Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para hadirin sidang Jumaat yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bersama-sama untuk berkongsi tazkirah sebelum azan Jumaat nanti, iaitu berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal faqala innahu syabun qatatun ainuhu tafiyatun tafi'atun innahu kharijun khallatan baina Syam wal Iraq fa'asin yaminan wa'asin shimala. Dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut perihal Dajjal serta menyatakan sebenarnya Dajjal itu seorang muda yang rambutnya kerenting, biji matanya timbul. Sebenarnya ia akan keluar di suatu jalan di antara negeri Syam dengan negeri Iraq. Ya, Syam, ya, iaitu dikatakan negara Syam ini ialah negara yang duduknya di persekitaran Laut Mediterranean, serta ia akan melakukan kerosakan di serata tempat yang ia sampai kepadanya, dengan menjadikan kampung orang yang menerima dakwaannya sebagai Tuhan. Ya, orang yang menerima dakwaan ataupun seruannya sebagai Tuhan, dia mengaku sebagai Tuhan, mereka ini akan menjadi mewah, makmur, dan kampung orang yang enggan menerima seruan di ayahnya susah, hidup dalam keadaan susah, meleset, dan dengan menunjukkan kepandaian sihirnya, dengan menjadikan tempat yang terbiar dan tanah yang kering kontang, mengeluarkan khazanah buminya dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau subur, juga menjadi orang muda yang kuat gagah, terpenggal badannya, dan dicampakkan yang satu jauh dari yang satu lagi, kemudian diserunya. Lalu kedua potongan badan pemuda yang dibelah dua tadi bersatu, dan orang muda itu pun hidup semula dengan tersenyum, seolah-olah tidak ada sesuatu yang menimpanya. Ini pengaruh yang dikatakan Dajjal, ya. Demikian juga mana-mana yang menyembahnya dimasukkan ke dalam syurganya yang dirasai oleh orang itu sebagai neraka. Sebaliknya orang yang enggan menyembahnya dimasukkan ke dalam nerakanya yang dirasai oleh orang itu sebagai syurga. Ini semua yang saya terjemahkan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu tadi, dan lain-lain lagi, ya. Nabi SAW bersabda lagi, wahai sekalian hamba Allah, setelah kamu mengetahui demikian, maka tetapkanlah iman kamu. Iman maknanya kepercayaan, keyakinan, jangan ada ragu-ragu, ya, kepada Allah dan Rasul. Al-jazmu muwafiqun lil haq an dalil, maknanya kepercayaan yang putus berserta dengan kebenaran dan menegakkan dalil. Sebab itu Nabi SAW menyeru sekalian umat pada masa itu, wahai sekalian hamba Allah, setelah kamu mengetahui demikian, maka tetapkanlah iman kamu. Kerana tidak ada seorang Nabi pun yang tidak mencerita tentang Dajjal daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adalah diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW ketika bercerita tentang Dajjal, seolah-olah Dajjal itu berada di sekitaran pokok tamar di persekitaran Madinatul Munawwarah. Wahai sekalian hamba Allah, setelah kamu mengetahui demikian, maka tetapkanlah iman kamu dan jangan terpengaruh kepada dakwaannya. Kami bertanya, ya Rasulullah, iaitu para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa lama ia bermaharaja lela di bumi? Baginda SAW menjawab, 40 hari. Hari yang pertama panjangnya seperti setahun, dan hari yang kedua panjangnya seperti sebulan, dan hari yang ketiga seperti seminggu, manakala hari-hari yang lain seperti hari-hari kamu yang biasa. Kami bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika demikian hari yang panjangnya seperti setahun itu, misalnya cukupkah kami mengerjakan padanya sembahyang untuk satu hari, untuk sehari? Baginda SAW menjawab, tidak, tetapi kirakanlah masa untuk mengerjakan sembahyang itu sekadar masa yang biasa kamu lakukan. Baginda SAW menerangkan, menerangkan terusnya hadis berkaitan dengan Dajjal ini. Semasa Dajjal itu bermaharaja lela, Allah hantarkan, ataupun Allah Ta'ala hantar, iaitu turunkan Nabi Isa Al-Masih, anak kepada Maryam. Sebab itu kita mengiktikadkan bahawa Nabi Isa masih hidup, ya. Nabi Isa tidak dibunuh. Ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, ya, tapi Allah menyerupakan seorang lain serupa seperti Nabi Isa alaihissalam, lalu mereka bunuh, ya, dan mereka salib. Lalu ia turun berhampiran dengan menara putih yang letaknya di timur bandar Damsyik, bandar Syria ataupun Damsyik. Maka Nabi Isa pun mengejar Dajjal sehingga dapat menawannya di pintu karya yang bernama Ludun, lalu membunuhnya. Setelah itu datanglah suatu kaum yang Allah selamatkan dari bencana Dajjal itu untuk menghadap kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa menghapuskan kesan kedukaan ataupun duka cita dan kesedihan dari air muka mereka dengan menyatakan bahawa Dajjal telah pun dibunuh, serta mengembirakan mereka dengan darjat kedudukan mereka dalam syurga. Lalu Nabi SAW menerangkan lagi bahawa semasa Nabi Isa sedang menerangkan perkara-perkara yang menggembirakan mereka, Allah wahyukan kepada Nabi Isa dengan firman-Nya bahawa aku telah mengeluarkan sekumpulan hamba-hambaku, iaitu Ya'juj wa Ma'juj, yang tidak ada daya upaya bagi sesiapa pun memerangi mereka. Oleh itu maka bawalah hamba-hambaku. Allah perintahkan kepada Nabi Isa, dan ini berdasarkan sabda Nabi tadi, ya. Oleh itu maka bawalah hamba-hambaku yang bersama kamu berlindung di Bukit Turusina, ya, di Bukit Turusina, dan Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka pun meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya pun terkepung lama di Bukit Turusina itu, sehingga kepala lembu menjadi lebih berharga dan lebih baik kepada mereka dari 100 dinar kepada seorang kamu sekarang ini. Ya, kepala lembu lebih bernilai, ya. Lalu Nabi Isa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya merayu kepada Allah supaya membinasakan musuh mereka, iaitu Ya'juj Ma'juj tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan ulat-ulat menyerang batang leher Ya'juj Ma'juj itu. Mereka pun mati bergelimpangan dengan serentak seperti matinya satu jiwa, serentak, ya, seperti satu jiwa, satu nyawa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya turun dari bukit itu. Lalu mereka dapati tidak ada barang sejengkal pun di muka bumi ini melainkan penuh dengan bau hapak busuk, ya. Dan disebabkan bangkai Ya'juj Ma'juj itu, maka Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya merayu lagi, meratap, merintih kepada Allah SWT. Lalu Allah Ta'ala menghantarkan kumpulan burung yang batang lehernya seperti batang leher unta. Maka kumpulan burung itu pun mengangkut serta mencampakkan bangkai-bangkai itu ke tempat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan lebat yang sebarang bangunan tidak dapat menahan airnya dari meliputi serta mencuci muka bumi sehingga menjadi bersih
dan rata seperti cermin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, Allah berfirman kepada bumi, tumbuhkanlah tanamanmu serta keluarkanlah buahmu dan kembalikanlah segala nikmatmu. Maka pada masa itu sebilangan orang boleh kenyang dengan memakan sebiji buah delima dan boleh berteduh dengan kulit buah delima tadi. Dan pada masa itu juga diberkatkan oleh Allah SWT pada susu, sehingga susu seekor unta perahan mencukupi untuk diminum oleh satu kaum yang besar jumlahnya, dan susu seekor lembu perahan mencukupi untuk diminum oleh satu kabilah, dan susu seekor kambing perahan mencukupi untuk diminum oleh suku kaum. Nabi SAW terus bersabda lagi, semasa manusia sedang menikmati kemakmuran dan kemewahan yang tersebut, tiba-tiba Allah menghantarkan sejenis angin yang baik, lalu mengambil nyawa tiap-tiap orang yang baik di kalangan mukmin dan muslim, dan tinggal sahaja orang-orang jahat dengan keadaan bercakaran bersama sendiri dan berhubung jenis seperti haiwan. Maka pada zaman mereka inilah berlakunya hari kiamat. Pada satu cerita ataupun satu riwayat yang lain, diceritakan kemudian Allah menghantarkan sejenis angin yang sejuk nyaman yang datangnya dari arah negeri Syam. Maka pada saat itu tidak tinggal di atas muka bumi seorang pun yang terdapat dalam hatinya seberat zarah kebaikan atau keimanan, melainkan diambil nyawanya oleh angin itu. Nabi SAW terus bersabda lagi, maka tinggallah sahaja orang-orang jahat yang cepat bergerak melakukan derhaka ataupun maksiat dan kedurhakaan secepat burung terbang, dan menceroboh serta menzalimi satu sama lain seperti binatang buas. Mereka tidak suka dan tidak mengenal perkara yang baik, dan tidak benci serta tidak melarang daripada melakukan perkara yang buruk. Pada saat itu syaitan menyamar diri kepada mereka serta bertanya, tidak malukah kamu meninggalkan jalan mendampingkan diri kepada Allah? Tidak maukah kamu menurut ajakanku? Maka mereka bertanya, jika demikian, apa yang kau suruh kami lakukan? Dia tanya balik kepada syaitan tadi. Syaitan pun menyuruh mereka menyembah berhala untuk mendampingkan diri mereka dengan Tuhan. Kononnya mereka menerima ajakan syaitan itu lalu menyembah berhala, sedangkan rezeki mereka mencurah-curah dan kehidupan mereka baik dan mewah. Kemudian ditiup sangkakala yang pertama yang mematikan segala yang bernyawa. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, begitu panjang sekali hadis yang berkaitan dengan Dajjal ini. Nabi ceritakan kepada para sahabat, mereka duduk diam mendengar apa yang Nabi katakan. Ada diriwayatkan kalau daun berjatuhan daripada pohon, daun itu akan jatuh pada riba-riba para sahabat. Kalau burung berterbangan, mereka akan hinggap di atas kepala seolah-olah tunggul. Mereka mendengar apa yang Nabi ceritakan tentang Dajjal ini, daripada pagi sampai ke tengah hari. Semayang zuhur bangun, lepas tu semayang asar pula. Ada riwayat menyebutkan begitu, Nabi berceritakan tentang Dajjal ini. Jadi kalau begitu, saya kira diingat bahawa hadis berkenaan dengan zahirnya Mahdi, keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa AS adalah hadis-hadis yang disampaikan kepada martabat hadis mutawatir, berturut-turut daripada sahabat kepada satu sahabat. Tidak ada putus sehingga kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah ditegaskan oleh para ulama hadis. Kalau kita lihat pada apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, menunjukkan bahawa ini dalil tentang akhir umur dunia. Apabila sampai masa berakhirnya umur dunia ini, maka menurut ayat 65 surah Az-Zumar, ditiupkan sangkakala. Tiupan yang pertama, lalu matilah pada waktu itu sekalian yang bernyawa yang ada di langit dan di bumi, melainkan mereka yang Allah kehendaki terkemudian matinya ataupun terkemudian hancurnya. Mereka itu seperti keterangan dalam hadis ialah malaikat Jibril, Mikail, Israfil,
begitu juga Israel dan malaikat-malaikat yang memikul arash, malaikat-malaikat yang memikul arash, ya, singgah sana Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyerupai makhluk. Kita sebut arash ini tempat, ya, Allah bersemayam di atas arash, dan arash itu, ya, tak dapat dirupakan bagaimana macam mana rupanya, ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun, duduk di atas arash itu telah diketahui melalui Al-Quran dan hadis, ya. Duduk atas arash atau bersemayam di atas arash itu telah diketahui melalui Quran dan hadis. Wa kaifiyatuhu majhulun, bagaimana keadaan duduk di atas arash ataupun bersemayam di atas arash itu tidak dapat diketahui. Wasu'alu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah duduk atas arash itu dihukumkan sebagai bid'ah. Tak payah soal, kerana ayat mutasyabihat, ya. Jadi apabila sampai masa berakhirnya umur dunia ini, maka menurut ayat 65 surah Az-Zumar, ditiup sangkakala, tiupan yang pertamanya, lalu matilah pada waktu itu sekalian yang bernyawa dan yang ada di langit dan di bumi, melainkan mereka yang Tuhan kehendaki kemudian matinya. Setelah semuanya mati, ya, termasuklah yang disebut tadi, Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan malaikat yang memikul arash, dan segala urusan langit. Setelah semuanya mati dan segala urusan langit dan bumi dan lain-lainnya berada hanya dalam genggaman ataupun kekuasaan Allah semata-mata, maka menurut keterangan hadis Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasai dan Ibnu Majah, Allah SWT bertita dengan firman-Nya, di manakah raja-raja pemerintah bumi dahulu? Di manakah orang-orang yang gagah garang? Di manakah orang yang sombong takabur? Dan menurut ayat 16 suratul Ghafir, Allah SWT bertita lagi dengan firman-Nya yang bererti, kepunyaan siapakah kuasa memerintah pada hari ini? Allah Ta'ala menjawab sendiri dengan firman-Nya, kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi yang Maha berkuasa kekuasaannya. Kemudian menurut ayat 68 dalam surah Az-Zumar, Allah memerintahkan pula supaya ditiupkan sangkakala. Jadi ada dua tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang kedua, maka dengan serta-merta sekalian mati, sekalian yang meninggal dunia ataupun sekalian yang mati berada dalam kubur masing-masing, akan kembali hidup dengan kuasa Allah yang kepadanya. Ditiup sangkakala yang kedua ni, hidup semua daripada tempat tidur, tempat kubur masing-masing, macam seolah-olah satu nyawa. Tak adalah yang masih lagi tertidur, masih lagi baring, masih lagi berehat-rehat, tak ada, dia akan bangun, ya. Sebab itu dalam satu ayat yang lain disebut, ya wailana ma ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Alangkah celaka sialnya siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami. Kubur tu dianggap sebagai tempat tidur dia. Jadi bila ditiup sangkakala yang kedua, mereka akan, ya, terkejut, ya, bangun, lalu menyumpah, ya, sumpah seranah, alangkah celaka sialnya kami bangkit daripada tempat tidur kami. Sesungguhnya benarlah, ya, apa yang diberitahu, ya, ya wailana man ba'athana min al-qadina hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah janji Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Baru nak percaya pada masa itu, dah tak guna dah, ya. Jadi kemudian menurut ayat 68, Allah perintahkan pula supaya ditiup sangkakala yang kedua, maka dengan serta-merta sekalian yang mati kembali hidup dengan kuasa Allah yang kepadanya. Menurut ayat 28 suratul Luqman, soal menghidupkan kembali sekalian yang mati itu dengan sekaligus sama mudahnya seperti menghidupkan seorang sahaja. Macam Allah Ta'ala menghidupkan kita tiap-tiap seorang, ya. Macam itulah mudahnya, ya, Allah menghidupkan mereka pada tiupan sangkakala yang kedua. Setelah sekalian yang mati hidup kembali, mereka bangkit dari kubur masing-masing, menunggu untuk menerima apa yang akan diperintahkan kepada mereka. Ia diketahui bahawa tiap-tiap seorang yang hidup kembali mengikut keadaan yang ia berada padanya ketika ia mati dahulu.
Demikian dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang berikut. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Imam Muslim wa Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya sesiapa yang mati pada masa ia dalam keadaan taatkan Allah, dalam keadaan beramal soleh, maka ia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala hidup kembali dengan keadaan yang menyukakan, dalam keadaan menyeronokkan. Dan sesiapa yang mati pada masa ia dalam keadaan derhaka kepada Allah, berbuat jahat, maka ia hidup kembali dengan keadaan yang mendukacitakan. Na'udzubillah min zalik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh daripada Ibnu Majah. Jadi setelah sabit yang demikian, maka sudah semestinya tiap-tiap yang berakal fikiran, setiap yang mempunyai akal yang waras, lagi matang, ideal, bijak, cemerlang dalam pemikiran, untuk terus berusaha pada tiap-tiap saat hidupnya menjaga dan memelihara dirinya daripada melakukan sebarang kejahatan dan kedurhakaan, serta beramal soleh, supaya ia tidak mati melainkan dalam keadaan, ya, tidak dalam keadaan mematuhi perintah Allah. Semoga ia dibangkitkan Allah hidup semula dengan keadaan gembira dan, ya, saadah ataupun kebahagiaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak manfaat lagi harta dan anak pinak, melainkan, ya, bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati ataupun jiwa yang sejahtera. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin yang dirahmati sekalian, sekadar yang dapat saya terangkan pada tengah hari ini, ya, sebagai tazkirah, mudah-mudahan jadi bahan renungan kita bersama, merasai keinsafan untuk kita, ya, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan amal soleh, ya, menggandakan amal ibadat, ya, berlumba-lumba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke arah keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin ardhuha samawati wal ard, syurga yang seluas 7 langit dan bumi. Mohon ampun dan maaf kalau terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.